Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu semula pada minggu ini dalam mempelajari pelajaran sirah nabawiyah, sejarah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang peringkat dakwah Nabi yang pertama dan seterusnya, iaitu berdakwah di kalangan para keluarga Nabi yang terdekat dan para sahabat Nabi yang rapat. Iaitu pertama secara sunyi-sunyi dan kemudian secara sunyi selama 3 tahun, kemudian secara terang-terangan selama 10 tahun kemudian. Begitu tidak pada secara dakwah secara sunyi-sunyi, tidak ada penentangan daripada para golongan musyrikin Quraisy, kerana mereka tidak mengetahuinya. Daripada 10 tahun yang kemudian, secara terang-terangan mendapat tentangan hebat daripada kaum musyrik Quraisy, termasuk pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab. Dan pada hari ini kita akan sambung semula mengenai tentangan seterusnya, golongan-golongan musyrikin Mekah terhadap dakwah Nabi SAW di kota Mekah dan selanjutnya. Okey. Kenapa mereka, orang-orang Mekah, musyrikin Mekah, tidak terima agama Islam, bahkan menentang habis-habisan? Ada 4 sebab, 4 faktor. Pertama, faktor politik, iaitu orang-orang musyrikin Mekah, khususnya golongan Quraisy, yang menjaga dan mentadbir kota Mekah dan juga Masjidil Haram, termasuk Kaabah dan sebagainya. Mereka tidak mahu keturunan Nabi SAW, khususnya Nabi daripada suku kaum Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim, memegang authority untuk apa? Menjaga, mentadbir Mekah dengan secara baru, iaitu dengan cara agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tak nak. Sebab kalau mereka tahu Rasulullah akan menukarkan kota Mekah secara Islam, bukan seperti zaman jahiliah mereka, maka mereka, orang pembesar ataupun autoriti Quraisy zaman jahiliah, tidak akan dapat apa-apa kedudukan. Sebab tu mereka tentang habis-habiskan pasal kedudukan politik. Yang kedua, kedudukan sosial. Kedudukan sosial maknanya, bila mereka tahu bila Islam tu datang, mereka lihat Rasulullah SAW tidak membezakan antara seorang manusia yang merdeka, a free human being, dengan slave, dengan golongan hamba. Bagi mereka, hamba tetap hamba, iaitu golongan yang boleh ditindas, yang boleh disuruh sana sini dan sebagainya. Bagi mereka golongan yang merdeka, mereka ni tak sama dengan hamba. Jadi kedudukan sosial mereka akan tergugat. Jadi mereka tak nak Islam tu disebarkan di Mekah. Sebab apa? Islam tak ada bezakan antara orang yang merdeka dengan orang yang hamba. Islam tak bezakan antara raja dengan rakyat, antara orang kaya dengan orang miskin, antaranya orang yang pandai dengan orang yang
kurang pandai. Mana kedudukan sosial Islam tak ada bezakan, semua sama. Mereka tak nak. Mereka takut. Mereka nak kedudukan yang tertinggi. Ada Ada kasta, macam agama Hindu kan ada kasta. Kasta Brahma, kasta Vishnu ke apa-apa dan sebagainya. Mereka nak macam itu. Ada kasta. Ada kategori. First class, second class, third class, and so on punya society group. Tapi Islam tak. Islam kata semua manusia sama. Ini mereka tak nak. Kedudukan sosial mereka akan tergugat teruk. Yang ketiga, sebab orang Quraisy Mekah tolak agama Islam habis-habis adalah sebab agama jahiliah mereka, iaitu agama menyembah patung mereka. Kita tahu sejak zaman dulu, selepas wafatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan orang beriman zaman Nabi Ismail, lepas tu orang-orang Arab dah mula terpengaruh dengan agama-agama berhala yang mereka lihat di negara-negara luar Arabian Peninsula, seperti di Syam, Syria, atau di tempat-tempat lain. Mereka, orang Arab yang zaman dulu tu mula beriman pada agama Nabi Ismail. Lepas tu, generasi lepas tu dah mula terikut dengan agama lain, iaitu agama sembah patung, paganism, sembah berhala. Jadi mereka tahu di Mekah, dan kota Mekah adalah tempat berkembangnya agama berhala mereka. Dan orang Arab semua sembah patung, sebab orang Mekah lah yang start atau mula dulu sembah patung. Jadi mereka takut agama nenek moyang mereka yang sembah patung dan berhala ni tergugat, hilang agama ni, dan mereka pun tak ada dah tak ada agama lagi, nak terima agama Islam. Mereka tak boleh terima. Sebab apa? Ini agama jadi dulu sekali, dia kata. Bagi mereka lah, dia claim gitu. Kalau agama ini kita tak pertahankan, kata orang-orang Arab Quraisy zaman Nabi, habis kita. Kita punya agama terus mati. Kita tak ada lagi orang-orang generasi baru, orang muda yang nak ikut agama kita. Dan kita punya kita punya agama akan hilang, pupus. Dah hilang dah tak ada lagi, tak ada. Sebab apa? Dia punya culture dengan religious practice dah hilang. Dan untuk orang Mekah Quraisy takut orang zaman akan datang tak kenal agama jahiliah mereka. Itu takut. Jadi mereka tahankan agama nenek moyang mereka, sebab bagi mereka ni agama yang diwarisi turun-temurun, daripada dulu sekali. Mereka kalau agama dah lama, agama ni betul lah, kenapa nak terima agama Islam? Tu dia punya hujah tu, dia punya so called dia punya argumentation. Last but not least, pasal economic factor. Pasal kalau Islam masuk ke Mekah, maka orang-orang Mekah Quraisy worried, bimbang, takut, khawatir. Mereka punya source of economy akan hilang, pergi kepada orang Islam di Mekah. Kenapa? Mereka kat Mekah ni ada banyak bisnes. Antaranya bisnes agama nenek moyang mereka, iaitu bisnes jual patung dan berhala. Jadi orang Arab dulu, dia nak beli Tuhan dia kata beli Tuhan, beli berhala yang bagus sekali, beli kat Mekah asal. Sebab Mekah kota suci. Orang Arab zaman dahulu jahiliah, sebelum Rasulullah lahir, mereka tahu Mekah tu memang kota suci, orang-orang Arab khususnya. Jadi bila Islam datang di Mekah,
lahir di Mekah, Islam akan apa? Hapuskan agama nenek moyang mereka yang sembah patung. Dengan itu ekonomi mereka yang jual patung-patung ni untuk agama jahiliah akan tutup kedai. Dan apa-apa pun hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, dengan Arab lain akan apa? Akan stop, akan habis. Sebab apa? Takut orang Arab yang lain tu yang masih lagi sembah patung tak nak lagi datang Mekah, tak nak buat bisnes, maka bisnes kat Mekah akan tutup, akan habis. Sebab apa? Sebab ada agama Islam yang ada di Mekah. Jadi orang Arab kat luar Mekah tak nak buat bisnes dengan orang Mekah. Sebab itulah antaranya faktor ekonomi, orang-orang Mekah Quraisy menolak habis-habisan ajaran Rasulullah SAW. Ada faktor ekonomi kat situ, ya, para pelajar. Okey. Seterusnya, langkah-langkah penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah, khususnya para pembesar Quraisy. Mereka jumpa dengan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, pakcik Nabi yang jaga Nabi sejak Nabi anak yatim, Nabi kecil lagi, mengasut pakcik Nabi Abu Talib ni supaya menghalang dakwah Islamiah daripada tersebar kepada orang Arab di Mekah dan orang Arab di luar Mekah, di Taif baik, di Syam, di Yaman, di mana-manalah, semua agama Islam jangan tersebar dan sampai kepada orang-orang Arab di tempat lain, jangan. Yang bila orang takut bila orang Arab tempat lain dah terima agama Islam, habis orang Mekah kat orang Quraisy di Mekah dah tak kuat pengaruh dia. Kenapa? Sebab orang-orang Arab zaman jahiliah dulu, mereka akan dengar dan terima nasihat dan juga pandangan orang-orang Quraisy Mekah. Sebab bagi orang Arab di luar Mekah, orang Quraisy Mekah ni orang-orang yang bagus-bagus, orang-orang yang baik, yang bijak, yang pandai, wise lah, yang bijak. Yang kedua, apa orang Quraisy buat terhadap agama Islam? Mereka menyakiti Nabi SAW dengan mengejek, menghina Nabi. Ada yang sampai cederakan Nabi. Nabi pernah satu kali Nabi tengah sembahyang dekat dengan Kaabah. Abu Jahal letakkan batu ke atas kepala Nabi. Nabi tengah sujud, nak bangun tak boleh. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa itu dah beriman, nampak kat dalam keadaan gitu, cepat-cepat angkat batu tu, angkat, bersihkan kepala Nabi. Nabi pun bangun daripada sujud di depan Kaabah, teruskan sembahyang. Padahal Nabi tu dah lama sujud tu. Sebab apa? Batu kat atas kepala Nabi berat, tak boleh bangun, Nabi tak boleh nak bangun daripada sujud. Begitu teruk orang-orang Quraisy Mekah ni menyakiti Nabi SAW. Physically, secara fizikal, mentally, secara mental, dan juga emotionally, secara mendalam perasaan. Macam mana dia buat Nabi marah ataupun Nabi sedih? Orang-orang Quraisy ni menyiksa dan menindas yang ketiga ni, umat Islam di kalangan orang-orang hamba saya, iaitu slaves yang masuk Islam zaman Nabi di Mekah, dan orang yang lemah, iaitu orang yang tak ada pengaruh, tak ada kuasa, tak ada political power di Mekah. Bukan orang hamba, orang yang free, yang merdeka, tapi mereka tak ada kedudukan. Orang macam ini, dan termasuk hamba, pembesar musyrikin Quraisy ni, mereka siksa. Antaranya apa? Yang terkenal keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Keluarga Yasir, antaranya anaknya yang bernama
Ammar bin Yasir dan juga isterinya Sumayyah. Mereka ni dia siksa oleh dia punya majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni seorang pembesar musyrikin Quraisy yang memang benci Islam dan juga agama Islam. Islam juga umat Islam. Dan bila dia tahu dia punya hamba yang dia bela, yang dia tinggal rumah dia tu masuk agama Islam, iaitu Ammar, iaitu Yasir, isterinya Sumayyah dan juga anak mereka Ammar masuk Islam ni semua. Dia pun apa buat? Dia seksa ni tiga-tiga beranak. Yasir ni bapa Ammar dan suami kepada Sumayyah, diikat kaki tangan kat tengah padang pasir di luar kota Mekah, dan diletakkan batu atas badan dia. Dia paksa Yasir ni murtad. Apa murtad? Keluar pada agama Islam, balik pada agama jahiliyah, sembah berhala dan patung Mekah. Yasir ni tak nak, dia tolak. Sebab apa? Dia tahu kebenaran agama Islam. Dia tahu berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sebenarnya. Dia tolak. Mati di padang pasir. Macam mana dia mati? Umayyah bin Khalaf ni, dia punya sadis dia, kejam dia. Dua kaki dan dua tangan tu, dua kaki, satu kuda tarik, dua tangan, satu kuda tarik lain, semua pergi indirect way. Maknanya satu pergi east, satu pergi west lah, contoh. Satu pergi kanan, satu pergi kiri. Apa jadi? Habis. Terbelah dua badan Yasir ni. Mati. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mempertahankan akidah Islam. Depan siapa? Depan isteri dia, Sumayyah, dan anak dia, Ammar. Sedih, nangis anak dia, Ammar bin Yasir, tengok bapak dia mati macam itu. Keadaan yang sangat kejam sekali. Kemudian Ammar tengok pula mak dia kena seksa, kena torture. Macam mana? Mak dia pun dibaringkan di tengah-tengah padang pasir. Bila Umayyah bin Khalaf ni paksa mak dia keluar agama Islam, masuk balik agama jahiliyah, mak dia tak nak. Mak dia sebut mengucap ahad, mengucap 2 kalimah syahadah depan Umayyah bin Khalaf ni. Umayyah bin Khalaf ambil spear, tombak, terus bunuh tepat Virginia, ataupun tempat kemaluan ibu Ammar, iaitu kemaluan Sumayyah, ibu Ammar. Kat situ dia cocok dekat kemaluan ibu Ammar, mati syahid lah Sumayyah. Mati syahid Sumayyah dalam membela dan mempertahankan agama Islam depan anak dia, Ammar bin Yasir. Makin sedih Yasir. Bapak dia mati kat situ, mak dia pun mati kat situ, di tempat yang sama, hari yang sama, same day, same place, same time.
Macam mana pelajar? Dulu orang-orang Islam nak pertahankan agama Islam bukan main susah sekali, bukan main sedih sekali. Okey. Kemudian Ammar pula disuruh keluar agama Islam. Maka Ammar pura-pura keluar agama Islam, tapi dalam hati dia beriman. Kenapa? Sebab Rasulullah membenarkan buat itu. Sebab apa? Supaya Ammar ni masih muda, dia tak apa, dia pura-pura saja, dia secretly je konon-konon keluar agama Islam, tapi hati dia masih beriman pada Allah Ta'ala, masih beriman pada Rasulullah SAW. Tapi bila Ammar bin Yasir ni dapat hijrah ke Madinah, dia keluar, dia masuk balik agama Islam. Jadi itu antaranya pembesar Quraisy. Sama juga dengan kisah apa? Kisah Bilal bin Rabah, seorang hamba saya asal Afrika, Habsyah, Ethiopia. Dia pun disiksa oleh majikan dia. Majikan Ammar, majikan Bilal bin Rabah yang bernama Abu Sufyan, kalau tak silap, pun siksa Bilal di tengah-tengah padang pasir. Atas badan Bilal batu. Bilal sebut Ahad, 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 Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Esa. Aku tak nak sembah patung-patung kat Mekah. Maka berhari-hari di padang pasir Mekah, tak ada makan, tak ada minum, disiksa habis-habis, kena torture. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak Bilal kena siksa, Sayyidina Abu Bakar minta majikan dia ni supaya bebaskan dia, freekan Bilal, dan dia akan bayar dia punya dia punya pampasan, dia punya duit untuk bebaskan. Dia beli Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar ni, kemudian dia merdekakan Sayyidina Bilal supaya Bilal tak dihamba lagi. Maka Sayyidina Bilal pun terselamat. Tapi sebelum tu Sayyidina Bilal teruk kena siksa dengan dia punya dengan dia punya ketua majikan dia tu. Tengok betapa kejamnya dan jahatnya orang-orang musyrikin Makkah menyiksa orang Islam yang pertama dulu beriman pada Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada yang mati syahid, ada yang ada yang cedera, siksa dan sebagainya. Itu tak jadi juga. Dia tengok Islam makin berkembang, maka orang Quraisy Mekah tak puas hati. Apa dia buat? Yang keempat, dia pulaukan. Mana pulau? Dia boycott. Dia boycott welfare keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Nabi punya keturunan Ancestor, dan juga Ancestor Datuk Nabi Bani Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib. Semua Nabi punya saudara mara, semua yang ada relation dengan Nabi dari segi family, pakcik Nabi, makcik, anak saudara, sepupu Nabi, semua yang keluarga Nabi, daripada Bani Muttalib dengan Bani Hashim ni, semua kena boycott. Boycott apa? Welfare, tak ada kebajikan, ekonomi, tak ada kerja. Boycott, tak ada bila tak ada ekonomi, tak ada kerja, boycott makanan lah. Makan tak ada, air tak ada, semua susah mereka. 3 tahun mereka tinggal di Mekah. Maknanya keluarga Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni kalau nak pergi kedai kat Mekah, orang Mekah tak jual barang-barang. Makanan pun tak jual. Even makanan ke air ke tak ada. Orang Mekah kena cari tempat lain. Maknanya dia tak layan lah. Kena boycott, kena kena sanction, kena pulau selama 3 tahun. Maka ada yang mati kalangan keluarga Nabi, ada yang sakit dan sebagainya. Kejamnya ataupun dahsyatnya orang-orang
bagi orang-orang musyrikin Mekah siksa Nabi dan keluarga Nabi supaya nak menghalang dakwah Islamiah tersebar kat Mekah. Sampai begitu sekali. Kejamnya orang-orang musyrikin Mekah. Dia tak dapat nak bunuh Nabi, nak apa? Nabi punya family, semua yang relation dengan Nabi, family Nabi, Nabi punya uncle, auntie ke, Nabi punya cousin ke, semua relatif Nabi, semua kena boycott dengan orang musyrikin Mekah. Bukan 3 hari ke, 3 minggu ke, 3 bulan ni, 3 tahun lama. Kesian mereka. Sabar je Nabi. Seterusnya. Okey. Pada modul yang kedua, unit keempat, kita akan belajar cara Nabi SAW dan orang muslimin di Mekah menghadapi cabaran ketika berada di Mekah. Apa dia yang Nabi buat? Okey, kita lihat kat sini. Pertama, bila Nabi SAW dah 5 tahun berdakwah di Mekah, Nabi lihat banyak orang Islam di Mekah, khususnya orang-orang hamba saya dan orang-orang yang lemah, teruk kena torture, kena punish, kena siksa, kena tindas dengan orang-orang musyrikin Mekah. Maka Nabi dengan wahyu Allah, perintah Allah, perintahkan umat Islam di Mekah untuk apa? Hijrah, berpindah, atau kita panggil apa sekarang? Asylum. Cari political asylum ataupun suaka politik, tinggal ataupun pergi ke Habsyah, iaitu sekarang nama dia Ethiopia, dekat mana? Dia betul-betul di kawasan ataupun di benua Afrika, African continent. Kita tahu ke apa Mekah ni, atau kota Mekah di Arabian Peninsula ni paling dekat dengan African continent kan. Mekah naik kapal, jalan dekat Red Sea, sebelah sana aja dah sampai sebelah the other side of the land, itu dah termasuk Afrika. The first African yang dekat dengan Mekah iaitu Habsyah, Ethiopia. Nabi suruh orang Islam di Mekah tu pindah kat sana. Asal untuk jaga atau pertahankan dan selamatkan agama Islam dan juga umat Islam daripada dibunuh ataupun ditindas ataupun disiksa oleh orang musyrikin Quraisy Mekah. Maka sikit-sikit lah saya start senyap. Sikit-sikit umat Islam pindah kat sana, hijrah, kumpulan kecil, small group, belayar. Bukan belayar siang, belayar semua malam-malam. Pasal malam-malam supaya orang musyrikin Mekah tak dapat nak trace. Dia malam orang tidur, orang Islam sikit-sikit di sana, pergilah 5 orang, 10 orang, 20 orang, sikit-sikit. Semua sekali 83 orang lelaki dan wanita di kalangan umat Islam Mekah yang diketuai oleh sepupu Nabi yang nama Sayyidina Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Pergi kat sana. Pergi ke tu. Termasuk juga yang pergi sana tu sahabat Nabi dan juga menantu Nabi Sayyidina Osman bin Affan dengan anak perempuan Nabi Ruqayyah, Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mereka untuk hijrah kat sana. Lebih kurang 3-4 tahun mereka di sana. Kenapa nak pergi sana? Tak pergi tempat lain. Pertama, Nabi pilih negeri Habsyah atau Ethiopia untuk orang Islam pindah kat sana sebab apa? King Ethiopia tu, Raja Ethiopia, nama dia Raja An-Najashi, seorang raja beragama Kristian yang adil,
dan dia melindungi penduduk residen Habasyah, termasuk orang yang datang nak tinggal kat Habasyah, termasuk juga kaum Muhajirin, iaitu orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Habasyah. Dia akan lindung mereka, akan protect. Ni raja yang baik. Dan yang seterusnya, agama Kristian yang dianuti oleh Raja Najasyi di Habsyah ada banyak persamaan dengan agama Islam. Antaranya orang Kristian juga di zaman dulu mengesakan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Serta mereka beriman pada Nabi Isa AS sebagai Nabi, bukan sebagai anak Nabi. Sama seperti kita orang Islam, mereka juga mendirikan salat, mereka juga bayar zakat, sama macam kita. Ketika orang Islam hijrah kat sana, orang-orang Quraisy dah tahu ada sebagai orang Islam yang dah hijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Maka orang-orang Quraisy Mekah marah. Marah dan mereka kata ini tak boleh jadi ni. Sebab apa? Dia takut agama Islam sebar kat sana. Maka orang Quraisy pun hantar dia punya representatif, wakil dia, menghantar wakil dia, antaranya yang bernama Abdullah, menghantar wakilnya Abdullah, dan juga yang bernama kalau tak silap Wa'il, Abdullah bin Abu Rabi'ah dan juga Amr bin Al-As. Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As sebagai wakil orang-orang Quraisy Mekah jumpa dengan Raja Najasyi di sana, di Ethiopia, minta pulangkan, return orang-orang Islam balik ke Mekah. Sebelum mereka pergi sana ni, dua wakil ni mereka bawa apa? Bawa hadiah. Hadiah yang besar-besar, mahal-mahal. Kasih kepada raja, nak kasih kepada raja punya menteri-menteri, termasuk dia punya padri-padri besar Kristian di Habsyah dululah. Mereka dia buat? Mereka jumpa dulu dengan padri-padri besar di sana. Mereka kata, nak ambil padri-padri, kau hadiah kita. Nanti bila Raja Najasyi panggil kita, kau sokong aku, kau cakap hantar balik orang Islam Mekah balik ke Mekah. Jangan kasih mereka tinggal di Habsyah sini. Kau sokong aku. Maknanya macam kasih bribe lah, kasih rasuah. Sebab apa? Padri-padri itu dah dapat hadiah macam-macam. Tapi malangnya bila Raja Najasyi ni tahu ada orang-orang Mekah datang, wakil Mekah datang nak jumpa dia, dia panggil orang Islam juga yang hijrah kat sana, antaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an, untuk berdialog dengan Raja Najasyi di dalam istana dan juga di depan wakil ini, wakil Quraisy, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il. Berlakulah orang kata tu dialog. Najasyi tanya, kenapa kau nak hijrah kat sini, kat negeri aku, Habsyah, Ethiopia? Kata Sayyidina Ja'far, kerana kami tahu engkau seorang raja yang adil dan baik, engkau akan lindungi orang-orang yang cari perlindungan, cari protection kat sini. Dan untuk yang kedua, kami nak preserve kami punya akidah kami kepada Allah Ta'ala, agama Islam kami, jadi kami kat sini. Sebab negeri kami kat Mekah, kami selalu kena torture dan seksa.
Tu kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ja'far, maaf, bin Abu Talib. Apa argument wakil Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin Al-As bin Wa'il. Dia kata, wahai Raja Najasyi, kenapa kau nak kasih ni orang Islam yang daripada negeri kita Mekah ni tinggal kat sini? Dia datang negeri kau, dia tak beriman pada agama kita, agama nenek moyang kita sembah berhala. Dia pun tak masuk agama engkau, Kristian. Bahkan dia bawa agama baru pula dekat sini. Halau mereka, hantar mereka balik ke Mekah. Buat apa? Raja Najasyi pun terfikir, dia pun tanya dengan Sayyidina Ja'far. Wahai Ja'far, apa agama baru yang kau bawa ni? Sayyidina Ja'far pun terangkan tentang agama Islam, dan pun dia pun terangkan tentang persamaan antara agama Islam dan agama Kristian dari segi Injil yang disebut dalam Quran, dan juga sebut pasal Nabi Isa AS yang disebut dalam Al-Quran. Bila Raja Najasyi dengar, agama baru ini daripada Mekah ni, yang namanya agama Islam, ada sebut pasal Nabi Isa, ada sebut pasal Bible, Injil. Maka Najasyi suka dengar. Maka dia suruh Sayyidina Ja'far bin Abu Talib ni baca ayat Al-Quran. Bila dia baca Al-Quran, Sayyidina Ja'far terangkan makna-maknanya, tafsiran-tafsirannya. Dan Najasyi kata, agama kau yang baru ni sama dengan agama aku yang dekat sini. So, antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala, berbuat baik, mendirikan solat, bayar zakat, cakap benar dan sebagainya. Tidak berzina, tidak membunuh orang dan sebagainya, tidak menyembah patung. Dan Najasyi puas hati dengan argumentation orang Islam di sana, di Ethiopia. Maka dia pun membenarkan orang Islam tinggal di Habsyah, selagi mana mereka nak tinggal kat Habsyah, sila tinggalkan secara percuma. Dan sedihlah, sedih, hampa dan geramlah wakil Quraisy Mekah, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin Al-As bin Wa'il. Mereka pun geram, disappointed, tak dapat nak convincekan Raja Najasyi tentang hasrat mereka. Tujuan mereka nak suruh Raja Habsyi ni halau mereka balik semula ke Mekah. Habis. Maka orang Islam pun alhamdulillah dapat tinggal di negeri Habsyah beberapa tahun di sana. Kemudian bila mereka tahu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Nabi, masuk Islam di Mekah, dan bila orang Islam di Habsyah tahu, dengar juga Sayyidina Umar bin Khattab pun masuk Islam di Mekah, mereka semua balik semula ke kota Mekah. Sebab tahu, mereka tahu bila dua orang ini masuk Islam, agama Islam akan jadi kuat di Mekah. Sebab pakcik Nabi Sayyidina Hamzah seorang panglima perang yang kuat, dan seorang yang garang dan berani. Sayyidina Umar pun sama, seorang yang garang, tegas dan berani, tak takut mati. Jadi dia kata nampak Islam ada kuat balik di Mekah. Orang Islam yang hijrah ke Habsyah ni semua balik semula ke kota Mekah Al-Mukarramah selepas tahu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Okey, para pelajar. Kemudian pada tahun ke-9 tahun kenabian Nabi, dinamakan tahun kesedihan, Amul Huzun, berlaku 3 peristiwa sedih dan pahit yang menimpa baginda Nabi SAW. Antaranya isteri Nabi, iaitu Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi, meninggal dunia pada 10 Ramadan. Yang mana isteri ini adalah wanita dan manusia pertama yang membela kuat dakwah Islamiah dan pemberi semangat dan juga pemberi sponsor pada semua dakwah Islamiah ketika di Mekah.
Maknanya Khadijah ni betul-betul punya apa? Strong supporter dan apa? Penolong Nabi yang kuat lah. Bila Khadijah meninggal, Nabi sangat sedih sekali. Sebab apa? Dah kurang orang yang support Nabi, dah tak ada apa pembela Nabi. Kedua, pada tahun yang sama juga, lepas Khadijah meninggal pula pakcik Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi sejak Nabi kecil sampai Nabi dilantik menjadi apa Rasul, Abu Talib ni pakcik Nabi akan setia menyokong dan mempertahankan Nabi SAW. Walaupun dia sini tak sempat masuk Islam. Okay? Dia nak masuk Islam, tapi bila dia nak masuk Islam, orang-orang pembesar Quraisy semua hasut dia jangan masuk Islam. Tapi dia tetap membela, pertahankan agama Islam ketika Nabi baru bawa agama Islam. Pakcik Nabi ni bela Nabi, walaupun dia sendiri tak masuk Islam. Jadi bila masa Nabi dah meninggal, orang Quraisy Mekah sukalah, happy. Sebab apa? Dia boleh siksa Nabi, boleh halang agama Islam di Mekah dengan senang. Sebab apa? Bila pakcik Nabi masih hidup dulu, Abu Talib masih hidup, mereka segan. Mereka takut nak apa? Nak siksa Nabi ataupun nak cederakan Nabi atau nak ganggu Nabi. Tak berani. Sebab pakcik Nabi seorang yang berpengaruh dan orang yang disegani oleh orang musyrikin Mekah. Yang ketiga, bila dah meninggal isteri dan pakcik Nabi tahun 9 kenabian tu, Nabi tukar strategik dakwah. Nabi pergi ke daerah Taif, iaitu di luar kota Mekah, lebih kurang 100 lebih kilometer di luar kota Mekah, namanya Taif. Di Taif Nabi sebarkan agama Islam, tapi malangnya dakwah Nabi ditolak oleh penduduk Mekah. Bahkan dicampak batu-batu kasar, batu-batu besar oleh kanak-kanak umat Taif untuk halau Nabi, usir Nabi keluar daripada Taif, jangan dakwah kat sana. Sampai berdarah badan Nabi, muka Nabi, gigi Nabi pun berdarah. Sampai apa? Nabi punya penolong Zaid bin Harithah, iaitu apa? Penolong Nabi, protect Nabi. Jangan dia apa? Dicederakan Nabi. Sampai Nabi duduk kat apa? Satu pokok dalam keadaan berdarah. Nabi apa? Berehat. Datang dua malaikat turun daripada langit dengan izin Allah, tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah Ta'ala nak menghancurkan orang-orang Taif ni yang tak beriman pada agama engkau. Kalau kau izinkan kami ni dua malaikat yang jaga dua gunung ni, dua mountains ni di Taif ni, untuk kami hancurkan orang-orang Taif, engkau cakap je, kami akan hancurkan anytime." Nabi kata jangan hancurkan. Nabi kata apa? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Nabi berdoa lagi, "Ya Allah, berilah hidayat kepada kaum aku ini, yakni orang-orang Taif, yang dah halau aku, yang dah cederakan aku. Fa innahum la ya'lamun." Sebab mereka ni tak tahu tentang kebenaran agama Islam, kebenaran apa? Beriman padamu ya Allah. Jangan kau hancurkan mereka ya Allah. Para pelajar, Nabi dah begitu darah-darah, dah teruk-teruk pun, dah injured pun, Nabi masih lagi sayang kepada umat ni yang belum masuk Islam tu. Masih doakan mereka dapat hidayat lagi. Ni kita pun gitu. Orang buat jahat dengan kita doakan dia dapat hidayat lah. Dapat apa? Dapat kesedaran taubat lah. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tu Nabi, strategi Nabi berdakwah. Nabi tak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Nabi doakan orang-orang Taif. Dan itulah terbukti sekarang.
Semua di sebenarnya Arab, semua orang Arab di di Peninsula Arabia Peninsula tak bila Islam dah berkembang, semua orang Arab masuk Islam, termasuk orang Taif ni. Termasuk orang Taif masuk Islam juga. Dengan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bila kita berdakwah, kita kena banyak bersabar. Kena banyak pemaaf, kena ikhlas dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan kasih hidayah kepada mereka. Okey. Pelajar sekalian, mulai minggu ni dan seterusnya, para pelajar diminta memberikan email address awak semua kepada saya dan hantarkan email address awak kepada ni darulhufaz3@gmail.com. InsyaAllah saya akan hantarkan soalan-soalan pelajaran sirah hari ini ke dalam email anda masing-masing dan jawab balik soalan-soalan saya di email anda, hantarkan kepada ini email saya ni darulhufaz3@gmail.com. Saya harap nanti dalam SMS awak semua hantarkan email address awak personal kepada grup kita. Jadi saya tahu siapa yang ada email address, kemudian saya akan hantar soalan-soalan itu. Harap dapat jawab soalan tersebut serta submitkan jawapannya selewat-lewatnya hari Jumaat minggu depan. Next Friday, the latest submission untuk awak punya soalan-soalan sirah hari ini. Baik, sekian. Jumpa lagi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.